Sate untuk jin atau untuk jembalang. Kisah ini berlaku pada tahun 1980-an, di mana ada beberapa orang pemuda yang lakukan satu pemujaan untuk menurun nombor ekor di dalam sebuah hutan di Semenanjung Malaysia. Kisah ini diceritakan oleh orang kampung lah kepada saya, di mana ada pemuda yang gilakan nombor ekor, sanggup lakukan apa sahaja, termasuk mempersiapkan beberapa cucuk sate untuk diberikan, untuk dijamu kepada jembalang hutan. Sate-sate yang dicucuk tu pula merupakan sate seperti daging-daging yang tidak dimakan oleh manusia kita seperti kita. Antaranya adalah daging lalat, daging katak, daging burung, gagak dan juga daging kelawar. Ianya adalah merupakan makanan-makanan yang dikatakan sebagai kegemaran jin atau penunggu hutan pada waktu itu. Seorang bomoh nombor ekor telah menyarankan kepada pemuda-pemuda yang ingin mendapatkan nombor ekor itu agar menyediakan sate-sate tersebut. Nak dijadikan cerita, apabila mereka masuk ke dalam hutan, dia orang memuja dan menyeru makhluk seperti jin ataupun penunggu hutan itu dengan berharap agar dapat memberikan nombor yang seperti mereka harapkan. Memang jin itu wujud dan ianya telah menjelma di hadapan pemuda-pemuda itu dalam bentuk manusia. Ini diceritakan oleh orang-orang kampung lah. Antara betul atau tidak, saya tak dapat orang kata jaminlah kebenarannya. Tapi saya ingin sampaikan kepada semua. Kerana apabila makhluk itu muncul dalam bentuk manusia, dia telah memakan semua sate yang dijamu oleh pemuda-pemuda itu. Apabila semua sate telah dihidangkan, pemuda itu mulalah meminta agar jembalang yang menyerupa sebagai manusia itu memberi nombor ekor yang seperti mereka harapkan. Tetapi malangnya, nombor tidak dapat. Masalahnya, mereka yang mendapat habuannya. Makhluk itu telah menyerang manusia kerana tidak mencapai apa yang mereka hendakkan. Yakni, sate yang mereka hadiahkan jamu kepada jin itu tidak mencukupi. Jin itu mahu lebih lagi. Dan akhirnya, pemuda itu menjadi habuan kepada makhluk itu. Kisah ini diceritakan apabila salah seorang pemuda yang turut sama menurun nombor ekor itu berjaya melarikan diri dan menyelamatkan diri keluar daripada kawasan hutan itu. Mereka telah pun terbunuh di dalam hutan itu. Hanya seorang saja yang selamat. Akhirnya kisah ini menjadi tular pada tahun itu, sehingga kan banyak versi-versi yang boleh dikatakan banyaklah mulut ke mulut ceritanya kan. Ada cerita macam ni, ada cerita macam ni. Jadi banyak kisah-kisah yang tidak tepat. Tapi mungkinlah ada kesahihan itu di mana kisah ini berlaku di sebuah negeri di Semenanjung. Dan menurut yang orang kampung ceritakan itu, pemuda yang berjaya menyelamatkan diri itu akhirnya tidak siuman. Rakan-rakannya tidak dijumpai sampai sekarang. Jadi menurut apa yang saya dengar itu, akhirnya saya telah pun mengambil kesempatan untuk menulis kembali kisah itu di dalam sebuah novel garapan saya sendiri, Sate untuk Jembalang. Okey. Kisah ini memang boleh katakan, nak kata tepat tu saya tak dapat jamin ketepatannya. Andai kata tepat, insyaAllah. Andai kata tidak tepat, maafkan saya. Jadi saya telah pun menulis kisah ini dalam buku Sate untuk Jembalang dan boleh didapatkan di laman web seperti Shopee ataupun Lazada ataupun di kedai-kedai buku yang berdekatan. Di dalam buku yang saya tulis ini juga ada beberapa kisah benar yang diceritakan oleh orang-orang ramai kepada saya dan saya adaptasinya kembali dalam penulisan saya.